Okay. Alright, so basically ni macam ni lah. Critical point dan juga stationary point, both of them ni adalah benda yang sama. Di mana dia boleh dapat point tu maksudnya x dan y, okay? So dia boleh dapat daripada f prime x equals to 0 ataupun f prime x is not defined. Okay, kalau lah critical point tu, kalau dia cakap pasal critical point, so awak kena consider both of them. Awak kena consider dua ni. Dia mungkin boleh jadi f prime x equals to 0 ataupun f prime x is not defined. Tapi kalau dia cakap stationary point, so bila dia cakap pasal stationary point, so ada satu saja syarat dia iaitu f prime x equals to 0. Dia bukan not defined. Kalau not defined, dia boleh jadi critical point. Okay. So basically apa beza dua ni adalah, okay, contohnya kalau kita ada graph kan, f prime x tu gradient tau. So bila awak cari differentiation tu adalah gradient of the graph. So kadang-kadang graph awak tu dia yang ada gradient dia tu yang graph dia undefined. Contohnya, okay, kalau awak tengok dekat sini f prime x equals to 0 di mana gradient dia duduk dekat atas ni. Dia memang tak ada langsung maksudnya bila awak tengok tu gradient dia memang kosong lah. Selalunya dekat part kat sini turning point, selalunya dekat part turning point. Okay, ataupun dekat sini graf ini. So bila awak tengok dekat sini memang bila awak cari gradient dia pada ketika ini dia memang akan dapat kosong. Okay, so itu kalau graf dia bentuk dia macam ni. Okay, bentuk kuadratik ataupun bentuk macam ni lah. Tapi kalau bentuk undefined, contohnya graf yang y equal to 1 over x ni ataupun graf yang ini. Okay, di mana awak tengok dekat sini dia punya graf macam ni. Tapi awak nampak dekat sini gradient pada ketika ini adalah undefined. Tak ada gradient. Ataupun dia sharp point. Kalau sharp pun tak ada gradient juga. Gradient dia undefined. Macam ni kan, sharp kan. Bila dia sharp saja, dia tak ada gradient. Tapi kalau dia curve smooth, baru dia ada gradient. Okay, so gradient ni kita nak cari dia, kita akan guna f prime x. Okay, kita akan differentiate dia. Itu adalah gradient. So nak tahu gradient kita ni maksimum ataupun minimum, kita akan refer kepada dua test ini. First test adalah first derivative test and the second test adalah second derivative test. Okay, so kadang-kadang second derivative test tak cukup maksudnya fail. So kita akan guna first derivative test. So that's all for critical point. Basically ni kita cari satu point yang mana dia punya gradient dia equals to 0 ataupun gradient dia adalah undefined. That's about critical point lah. Okay, boleh ke? Miss. Okay, alright. So dalam critical point macam saya cakap tadi ada stationary point. So nama lain dia adalah stationary point. So stationary point dia memang hanya ada satu sahaja iaitu di mana gradient dia equals to 0. Dia tak boleh jadi gradient dia undefined. Gradient yang undefined hanyalah kita sebut dia sebagai critical point. So that's why bila question ask you about stationary point, then awak tahu ada satu sahaja iaitu f prime x equals to 0. Okay, tapi kalau soalan tu cakap find the critical point, it means that awak kena consider dua-dua ini. Bila gradient dia 0 ataupun gradient dia not defined. Okay, contohlah kan. Gradient yang undefined ni kamu boleh tengok dekat part apa? Bila awak first differentiate tu, awak tengok dia punya nilai dia tu, nilai x dia tu bila awak cari, dia tak ada value, dia tak boleh define. Dia undefined. So that is undefined punya lah. Okay. Selalunya kita akan tengok pada reciprocal lah. Itulah undefined. Okay. Tapi kalau ada serta macam ni kan, macam case macam ni, yang ni dia tak undefined pun. Yang ini kita memang selalu stationary point. Maksudnya f prime x equals to 0. That's why lah kalau tengok dekat sini pun soalan dia memang cari find the stationary point. Okay. Stationary values adalah nilai y. Nilai y. Stationary point maksudnya nilai x dan y. Kena bagi dalam bentuk point. Okay. Bila tanya pasal stationary, memang maksudnya differentiation dia adalah equals to 0. Okay, kalau awak tengok pun, bila awak differentiate pun, awak memang akan dapat direct jawapan dia, equals to 0 akan dapat nilai dia berapa. Tetapi kalau critical point, contohnya critical point, macam ni lah.
awak akan nampak dia memang bila awak differentiate dia, awak akan nampak dia dalam bentuk keadaan fraction macam ni. Okay, so dia macam susah nak cari nilai dia. That's why lah kita kena consider lah critical point dan juga kita kena consider f prime x equals to 0 dan juga f prime x undefined. Dua benda tu. Okay, so saya buat dulu example supaya awak faham apa yang saya cakap. Contohnya dekat sini kan. Cari stationary point untuk function ini. Function fx equals to 5x squared plus 4x minus 2. Dan kalau awak tengok B dengan C ni soalan ni yang sama saja. So sebab salah satu lah. So bila awak cari dia, awak cari f prime x which is 10x plus 4. Okay, differentiate ni, differentiate 5x squared tambah 4x tolak 2 adalah bersamaan dengan 10x tambah 4. Then awak equatekan dia 0. So dia akan jadi 10x plus 4 is equals to 0. So 10x is equals to negative 4. So x is equals to negative 2. Negative 2 over 5. Yes. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, awak hanya ada satu nilai x. Okay, then awak akan cari pula nilai y. Nilai y tu masuk dekat mana? Dekat dalam fx kat sini, original. Okay, masukkan nilai x ni negative 2 over 5 ke dalam original quotient. Sebab awak nak cari stationary value. Okay, so cari f negative 2 over 5, masukkan ke dalam 5 negative 2 over 5 squared tambah 4 darab negative 2 over 5 minus 2. So bila awak kira-kira, berapa dapat guna kalkulator? Kira sekejap. Dapat sini kan, negative 14 over 5, betul tak? Negative 14 over 5. Yeah, correct. Betul, Miss. Alright, okay. So ini adalah stationary value which is nilai y dia negative 14 over 5. Di mana stationary point dia adalah negative 2 over 5, negative 14 over. Okay, kita tak masukkan dekat dalam differentiate Kita hanya cari untuk nilai x saja. Lepas tu nak cari nilai y, masukkan ke dalam fx. Okay, that is one of the question lah, example kan. Yang bila kita cari stationary point. Stationary point tak ada masalah, dia senang sangat. Tapi yang problemnya dekat part critical point. Bila soalan suruh cari critical point, then awak kena consider dua benda. F prime x equals to 0 dengan F prime x undefined. Okay, contohnya kalau kita tengok yang A ni. Cari dulu differentiation dia. So sebab ini adalah power rule. Okay, so apa yang kita buat 2/3 ni bawa ke hadapan. So dia akan jadi 2/3, kemudian bracket tu salin balik x squared minus 4. Kemudian 2/3 ni tolak 1. Kita akan dapat nilai dia adalah negative 1/3. Kemudian darab differentiate dalam. Differentiate x squared minus 4. Which is kita dapat sini 2x. Okay, kemudian kita simplify dia. So kita akan dapat 4x over 5. Miss, Yes. bukan 2/3 yang depan tu. 2/5 tu. Oh yes. Silap. Ya, 2/3. 2/3. So ni jadi 4 over 3 times x squared minus 4 to 1/3. Okay. So bila awak tengok dekat sini kan, critical point. Dia memang ngam lah kalau awak ada dua kan. Sebab satu awak kena check dia adalah f prime x equals to 0, nilai x dia berapa. Dengan lagi satu awak kena check f prime x dia undefined. So untuk f prime x equal to 0 ni tak ada masalah. Awak equatekan dia equal to 0. So 4x over 3 times x squared minus 4 to the power 1/3 equals to 0. Ni semua ni bila bawa pergi ke sebelah darab dengan kosong, which is everything akan dapat kosong. Okay, sebab kosong darab dengan something akan dapat kosong balik. So basically awak akan tinggal 4x lah. So ni jadi 4x equals to 0, so x equals to 0. Then untuk yang undefined ni awak tak tengok dekat atas. Untuk yang undefined awak hanya tengok dekat ini sahaja. Apa yang menyebabkan dia undefined? Okay, apa nilai yang menyebabkan dia undefined? So kalau awak nampak dekat sini, saya ada cube root x squared minus 4. So maksudnya nilai yang akan menyebabkan saya undefined adalah bila x saya sama dengan 2 dan juga negatif
2. Ada siapa-siapa nak beritahu? Ada siapa-siapa nak tanya saya kenapa saya dapat jawapan dia sama dengan 2 dan negatif 2? Semua orang okey? Kenapa saya dapat X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2? Okey. Okey? Okay. Boleh? Boleh madam. Boleh, okey. Boleh. Alright. Okay, so kenapa saya boleh dapat 2 dan juga negatif 2? Sebabnya saya tahu dalam tu dia tak boleh jadi kosong. Okay. Betul ke saya buat ni? Sekejap saya check. Nanti kan saya buat ajaran sesat pula. Mana? Miss, boleh faktor. Oh ya, ya boleh. Oh. Ya, Betul kan? 2 dengan negatif 2 kan? ya, boleh Miss. Betul lah. Saya tak ada jawapan untuk dia. Saya rasa macam dah pernah discuss. Sekejap Ya. Okay, tapi apa yang kita kena tengok adalah memang dekat sini kita tahu x squared minus 4 ni dia tak boleh kosong dekat sini. Maksudnya saya tahu kat sini tak boleh kosong. So kalau dia kosong nanti dia akan jadi undefined. Okay. So tetapi bila saya nak tengok macam mana saya nak cakap, bila saya ada x sama dengan 2 dengan x sama dengan negatif 2, saya kena check dulu adakah dia dalam domain saya. Sebab kalau dia bukan dalam domain saya, dia tak boleh jadi saya punya critical point. Okay. Critical point mesti dalam domain. Kalau awak tengok balik definition dia, mana sah? Definition dia? Critical point for a function f(x) is any value of x in the domain of f. Okay, maksudnya value dia tu mesti dalam domain. Kalau dia tak ada dalam domain, dia tak boleh jadi critical point. Dia takkan ada critical point. Okay, kalau soalan nak cari critical point, dia mesti point nilai x tu kena ada dalam domain. Okay, jadi kita kena check. Maksudnya kita tak boleh terus direct lah katanya x dia sama dengan 2, negatif 2 dan kosong. Tak, awak kena check dulu ada tak 2 dengan negatif 2 ni ke dalam dia punya domain. Okay, so macam mana kita nak check domain dia? Awak tengoklah pada fx kat sini kan. So apakah domain dia? Kalau awak tengok dekat sini, ini adalah apa ni? Cube root Cube root kepada, sekejap saya nak tengok domain dia apa. Domain dia adalah, kenapa? Okay, kejap saya nak x squared minus 4 tapi ni nak cube root. Negative infinity to positive infinity. Semua satisfied ke tak? Kalau contohnya saya ada x squared minus 4. Sekejap saya nak tengok domain dia kejap. Mana betul ni? Apa ni kata rasa ni? Dia ada katakanlah 0. Dia ada katakanlah negatif 1. Saya negative infinity to positive infinity dia punya domain dia. Maksudnya all real number satisfied dekat dalam dia punya graph kat sini. Okay, jadi maksudnya kan nak cakapkan dekat sini nilai x sama dengan kosong, 2 dan negatif 2 ni boleh ada critical point. Okay, jadi apa yang kita buat, kita substitute lah bila x sama dengan kosong, x0 adalah, substitute masuk ke dalam 0 squared minus 4 to the power of 2 over 3. 2 over 3. So kita akan dapat apa dah? Kosong. 2.5198. Okay, kalau x sama dengan 2, so f2 adalah 2 squared minus 4 to the power of 2 over 3. So dia akan jadi 0.
Kemudian bila X sama dengan negatif 2, so F negatif 2 adalah negatif 2 squared minus 4 to the power of 2 over 3. Jadi negatif 2 to 0 juga. Okay, so maksudnya point dia akan jadi 0, 2.519A 20 dengan negatif 20. Okay? Boleh tak so far? So far boleh dia faham tak apa yang saya cakap? Lepas tak saya ulang. Boleh, madam. Boleh. Boleh? Okay. So ingat bila dia sebut je critical point, then awak kena consider dua benda. Satu F prime X sama dengan kosong, satu lagi F prime X undefined. Untuk F prime X sama dengan kosong tak ada masalah. Tapi bila untuk undefined, awak hanya fokus yang menyebabkan dia undefined sahaja. So that's why lah kalau kita tengok dekat sini, bila kita ada fraction macam ni, then saya akan fokus dekat bawah ini sahaja. Sebab bawah ni sahaja yang akan menyebabkan dia undefined. So saya cari faktor yang menyebabkan dia undefined, which is saya dapat 2 dan negatif 2. But for this, awak kena tengok sebab dia nak critical point. Jadi awak mesti kena tengok adakah nilai-nilai yang ada ni, nilai-nilai yang awak dapat daripada F prime X ini, which is 0 dan undefined ni, dia ada dekat dalam domain. That's why awak kena tahu domain untuk setiap ini. Okay. So macam mana kita nak tengok domain dia juga, since awak tak tahu nak lukis graf dia kan. So awak check saja. Kalau saya letak negatif infinity, contohnya awak letaklah apa negatif 1000 ke, dia valid ke tak valid? Maksudnya ada nilai ke tak ada nilai? Kalau dia ada nilai tu maksudnya dia on. Okay, so cara saya nak check dia macam ni lah. Saya buat macam ni, saya bagi kepada 3. Negatif infinity, 0 dengan positif infinity. So saya akan substitute lah masuk ke dalam fx kat sini. Saya akan masukkan dekat dalam ni. So saya guna kalkulator saya. So saya akan masukkan lah contohnya negatif infinity, saya ambil negatif 1000 ataupun 10,000. Tak kisahlah apa pun nombor awak masukkan dan awak check ada nilai ke tidak. Kalau ada nilai maksudnya ada graf. Okay. Lepas tu saya substitutekan kosong masuk ke dalam. Substitutekan positif infinity contohnya 1000 ke 10,000 ke. Awak masukkan dan awak check ada nilai ke tak ada. Kalau tak ada nilai ataupun maths error maksudnya tak ada lah. Kalau maths error maksudnya buanglah benda tu. Mungkin dia sampai negatif infinity tu 0 je ke. Ataupun kalau tengok dekat sini kat bawah ni kan x squared minus 9, kalau awak tengok domain dia awak tahu x squared minus 9 tak boleh sama dengan kosong. So means that negative infinity to negative 3 union negative 3 to 3 union 3 to infinity. Okay, sebab awak tengok semua boleh kecuali 3 dan negatif 3. So that is a domain for D. And C ni pula apa domain dia? Kalau awak tengok dekat sini dia all real number. Okay. So bila awak tahu domain dia, then awak bolehlah check adakah critical value awak ni ada dalam domain. Kalau tiada dalam domain tak boleh ambil kerana tiada critical point. Sebab critical point mesti nilai X tu ada dalam domain. Baru dia boleh jadi critical point. Boleh faham? Boleh, madam. Alright, okay. So kalau kamu tengok dekat tutorial dekat sini, untuk soalan nombor 1 dengan nombor 2, kamu tak ada masalah kan? Saya suruh awak buat kan soalan tutorial, betul tak? Sikit. Saya suruh awak buat ke tak buat? Saya suruh kan awak buat kan? Ya. Ya, okay. So kamu dah buat semua ke? Dah habis ke? Belum. 29. 1 sampai 29. Okay, belum. Tapi 1 dengan 2 dah siap belum? Sudah. Sudah. Masalah ke tidak? Ya. Ada masalah tak untuk soalan nombor 1, nombor 2 yang saya tengok kan? Nombor 1, nombor 2. Kemudian nombor soalan pasir. Nombor 15, nombor 16. Kemudian nombor 22. Okay, soal yang itu ada tak masalah? 1, 2, 15, 16, 22. Ada masalah tak? Kalau tiada saya tak nak discuss. Saya nak proceed to the next part. Boleh so far? Nombor 1 dengan nombor 2?
15, Boleh, madam. 15, 16 boleh? madam. Ke tak buat lagi? Boleh. Boleh, madam. Boleh. Sudah buat 15, 16 sudah buat? Sudah, madam. Sudah. Ya, sudah. Tapi ada masalah. Okey. Nombor 22? Buat. Sudah buat. Ada masalah ke tiada? Belum buat. Belum buat. Okey, Belum buat buat. sekarang. Bagi masa 5 minit untuk awak buat dia. You may start now. Soalan nombor 22 buat sekarang. 5 minit saya bagi masa. Dah siap dah? Dah siap ke belum? Belum, Miss. Okey. Bagi masa lagi 2 minit lagi.
Okay dah. Saya nak apa ni? Elkana bagi jawapan boleh? Hantar dekat Telegram. Boleh Miss. Thank you. Miss tapi kerja enggak teratur. Enggak apa-apa kan Miss? Tak apa, tak ada. Nah, okay, okay, so kalau kita tengok dekat sini, apa yang Elkana buat, the first part adalah dia tahu nak cari differentiation ni kena guna apa nama dia ni? Apa nama ni? Quotient rule, okay? Quotient rule. Oh yeah, thank you. Itulah quotient rule. So dia guna quotient rule. So kalau kita tengok dekat sini, dia punya differentiation dia. So V adalah X, kemudian U adalah X cube plus A, kemudian dia differentiate U prime jadi 3X squared, okay, kemudian differentiate X jadi 1, okay, betul, kemudian over X squared, okay, then simplify, so dia dapat macam ni, 2X cube minus 8 over X squared, okay, betul kan? Okay, so ni betul. Okay, kemudian dia mula kena buat differentiation equals to 0, f prime x equal to 0. Jadi dia dapat x sama dengan cube root 4 over cube root 4. Okay, untuk kat sini cube root, dia ada plus minus ke? Saya tanya pendapat kamu semualah. Macam-macam ada Miss. Ya, ada satu sahaja, okay. Kalau dia power of 2, power 4, power 6, power 8, power 10, maksudnya genap kan. Nombor genap baru dia ada plus minus. Kalau dia nombor ganjil, hanya satu sahaja jawapan. So basically dia tak ada lah sini, ni tak ada. Okay, so yang ada adalah cube root 4 sahaja, okay. Nanti betulkan lah. Okay, lepas tu pula dia dah check untuk yang f prime x equal to 0. Since ini adalah critical point, then awak kena check untuk yang undefined juga. So kena cari untuk yang undefined dan awak nampak kita fokus dekat bawah ni saja iaitu x squared. Okay, denominator ni x squared. Tak boleh sama dengan kosong dan awak nampak x sama dengan kosong. Okay, but bila x sama dengan kosong, kita tengok dekat sini domain dia adalah semua nombor kecuali kosong. Dan kita dapat x sama dengan kosong. So maksudnya tak akan ada critical point. Okay, so that's why lah akan buat macam ni. Okay, that is very good. Okay, then bila kita tahu hanya ada satu saja critical point dan kita cari nilai y dia. So nak cari nilai y ni masukkan ke dalam fx. So dia buat, so dia dapat 12 per cube root 4. Kemudian mana ni? So 4 tambah 8, 12, so 12 over cube root 4. Okay, yang ni je lah kan, satu je lah kan? Ni je lah jawapan dia. Okay, so satu saja, yang ni tak ada yang negatif tu tak ada dia hanya ada satu saja nilai iaitu positif, okay. Dan baru dapat critical point dia, jangan lupa buat dalam bentuk point x dan y, okay. So that is very good Elkana, thank you. Okay, mantap. Okay, next adalah derivative test, okay. So derivative test kita ada dua, satu first and second. So first derivative test ni actually kita hanya nak tengok critical point kita tu maksimum ataupun minimum, okay. Dan nak tengok maksimum dan minimum kita akan tengok dia punya jiran dia. Maksudnya okay, kalau lah contohnya sebab bila kita tahu dia zero, kita memang comfort lah kita tak tahu dia maksimum ataupun minimum sebab zero kan. So macam mana kita nak tahu dia maksimum ataupun minimum, kita hanya tengok pada jiran sebelah. So jiran yang terdekat lah. So katakanlah ini ini critical point saya. So jiran saya kalau dia first naik lepas tu turun, maksudnya first jiran saya dia naik,
Lepas tu saya kosong. Lepas tu dia turun. Maksudnya dia adalah maksimum. Sebab kalau awak nampak ni dia macam bentuk macam ni. Ini adalah maksimum. Okay. Tapi kalau jiran saya first menurun, lepas tu saya kosong, lepas tu jiran seterusnya naik. So maksudnya dia adalah minimum. Okay. So dia adalah minimum. Okay. Kalaulah saya, yang ni macam undefined kan. So kalau undefined dia tiada extremum lah. Kita ada maksimum, tiada minimum. Okay. Ini kalau part yang undefined. Okay. Tapi kita selalu kalau nak tengok kan for derivative test, kita akan tengok critical point di mana dia maksimum ataupun minimum. Okay. Kalau dia tak ada perubahan sign tu, kita memang tak akan ada maksimum atau minimum lah. Okay. Macam mana nak test maksimum ataupun minimum? Okay, untuk yang apa ni, for derivative test, awak kena buat jadual. Okay, that's why dia a bit macam complicated sikit lah. Tapi dia tak complicated, dia senang sangat. Cumanya dia kena buat jadual. Itu yang malas. Okay, tapi sebab awak belajar, awak kan nak jawab exam kan objektif. Jadi tak perlulah buat jadual, tak perlu ada jalan kerja. Awak hanya cincai-cincai pun boleh. Okay, tapi saya buatlah untuk awak faham So sekarang ni katalah soalan ini kan, saya nak cari y equals to 4x cube plus 15x squared minus 18x tambah 7. Saya nak cari maximum dan minimum value. Okay, so first kali saya kena differentiate dia. So dia akan jadi 12x squared plus 30x minus 18. Dan saya akan ikutkan equal to 0. Jadi saya akan dapat, ini boleh bahagikan dengan, apalah guna kalkulator lah, saya malas nanti. Okay, kita guna je calculator. So kita guna factorization 12, 30, negatif 18. Okay, so saya dapat sini 2x tolak 1 dengan x tambah 3. Okay, so ni akan jadi sebenarnya 6. Jadi 2x squared tambah 6, 5x tolak 3. Okay. So ni akan jadi x sama juga dengan 1/2 dan x sama dengan negatif 3. Okay. Lepas tu bila dah dapat, awak akan buat jadual besar macam ni. Awak check kat mana negatif 3 ni dia maksimum ke minimum. 1/2 ni maksimum ke minimum. So kita akan buat jadual besar macam ni. So first part kat sini adalah dia punya test value. Any value lah daripada negatif infinity to negatif 3. Negatif 3 dengan 1/2 hingga infinity. Okay, so awak pilihlah apa-apa value yang ada dalam range ni. Contohnya saya nak pilih negatif 4. Ini pula saya nak pilih 0. Ini pula saya nak pilih 7. Okay, dan saya akan tengok gradient dy dx. So saya nak tengok bila saya substitutekan negatif 5 ni masuk ke dalam gradient saya, which is y prime ni. Saya masukkan ke dalam y prime. Dia ni bagi nilai positif ke negatif. Saya nak tengok yang itu saja. Okay, so saya pun masukkan negatif 5. So tekanlah kalkulator awak, masukkan ke dalam 12x squared. 12 alpha x squared tambah 30 alpha x tolak 18. Calculate, masukkan negatif 5. So awak dapat positif. Okay, so awak dapat positif. Kemudian masukkan ke dalam kosong, ke dalam tu awak dapat negatif. Kemudian, Miss, may I ask a question? For the test value, right? Yeah. Because like from the video, like I'm not like very understand about. Because there is one question like the denominator is the x minus 2, right? The denominator. So for the like there's like one question like the denominator is x minus 2, and then for the test value they say like cannot like exceed than 2 because the asymptote. Jadi? Not very understand that concept. Is that because like it cannot like exceed 2, so it only can take the 0 to 2? Sorry, saya tak faham soalan awak tu. Because like part mana? Dekat part mana? Because like for example the interval here is 0 and then 4, right? But when the question is like fx equal to x squared minus 2x plus 4 divided by x minus 2. Okay. And then from the video they say like from the test value for the 0, 4, right? We only can take the 0 to 2 because from the denominator we know the asymptote is like
x is cannot equal to 2. Okay, tak apa-apa. Nanti saya tengok balik kejap Saya settlekan ni dulu, nanti saya okay. jawab soalan awak. Okey ke? Okay, thank you, Miss. Sekejap saya jawab dulu yang ni. Okay, so since sebenarnya dy dx ni awak hanya nak lukis dia punya gradient je. Kalau dia positif maksudnya dia naik. So, saya akan tulis kat bawah ni. Okay. So kalau dia positif maksudnya dia menaik, kalau dia negatif maksudnya dia turun. Kalau dia positif maksudnya dia naik. Okay, jadi sebenarnya kalau kita nak tengok dekat sini, jiran dia untuk yang negatif 3, bila first dia naik, kemudian dia turun, sini adalah maksimum. Kemudian kalau sini first jiran dia untuk yang 1/2 ni pula, first jiran dia turun, kemudian menaik, maksudnya dia adalah minimum. Jadi kita boleh cakapkan X sama dengan negatif 3 ni maksimum lah. Jadi Y dia nak cari macam mana masukkan ke dalam function ini, function Y ni. Which is saya substitutekan, dia jadi 4 times negative 3 cube. Kemudian plus 15x squared plus 15 times negative 3 squared. Kemudian tolak 18x negative 3. Kemudian tambah 7. Dan awak guna kalkulator awak dapat 4x squared, 4x cube 4x cube tambah 15x squared tolak 18x tambah 7 bila x saya sama dengan negatif 3. Saya dapat sini 88. Kemudian bila x saya sama dengan 1/2, so saya substitutekan sama juga 1/2 cube tambah 15 1/2 squared tolak 18 1/2 tolak 7 which is equals to 9/4. Then awak boleh tahu terus point dia negative 388 dia adalah maksimum. 1/2 9/4 dia adalah minimum. So that is for maximum and minimum untuk first derivative test. Okay. Kalau second derivative test dia benda yang sama saja, cumanya pada part yang bahagian ini saya akan differentiate sekali lagi. Okay, katakanlah saya buat benda yang sama, benda yang sama ni, cumanya saya nak guna second derivative test. So yang berbeza ni dekat part ini, dekat part yang saya star ni. Okay, kalau second derivative test, apa yang saya buat adalah kalau second derivative test kan, dia sama saja sampai yang x sama dengan 1/2 dengan x sama dengan negative 3. After that, saya akan cari second derivative test. Which is dia akan jadi 12x squared, bila awak differentiate dia, so akan dapat 24x. Kemudian 30x, bila awak differentiate dia, so awak akan dapat 30 plus 30. So differentiate negative 18 which is 0. So second derivative awak akan dapat 24x tambah 30. Then saya substitutekan bila x saya sama dengan negative 3, second derivative saya dia akan jadi negative 3 tambah 30 which is, tekan je kalkulator, so dapat negative 42. So dia less than 0. Okay, kalau x saya sama dengan 1/2, saya substitutekan ke dalam second derivative. So saya akan dapat satu kedua, so saya akan dapat 42 positive which is greater than 0. Then kita tengok pada definition yang second derivative test ni. Okay, sini dia kata kalau lah second derivative test saya lebih daripada kosong, maksudnya saya minimum. Kalau second derivative saya kurang daripada kosong, maksud saya adalah maksimum. Jadi kalau tengok dekat part sini, less than 0 maksudnya maksimum. Greater than 0 maksudnya minimum. Okay, jadi sama jugalah macam tadi. So negative 3. Lepas awak dah buat second derivative test ni, dan awak substitute masuk ke dalam ini. Ke dalam ini. Okay, macam sama juga. Cuma ni yang berbeza adalah dekat part yang saya start ini. Okay, step-step dia semua sama. Okay, dan kita akan nampak negative 388 adalah maksimum. Dan negative, 1/2 9/4 adalah minimum. Okay, so that is for first and second derivative test lah. Okay, sekarang saya nak menjawab soalan daripada kawan awak. Soalan apa tajuk dia? Bagi soalan kat saya. Saya tak apa-apa faham apa maksud awak. Okay, sorry Miss, is fx
ni lah example 3. Is equal to x squared minus 2x plus 4 divided by x minus 2. Okay. So sekarang dia suruh cari stationary point. Sekarang dia suruh cari stationary point ke? Find the relative maximum or minimum point. Okay, nak cari maximum dan minimum. Sama juga tadi awak kena cari differentiate dia. So ini awak differentiate, awak dapat apa? X squared minus 4x is equal to bracket x minus 2 to the power of 2. Ini ke? X squared minus 4x Is x squared minus by 4x divided by bracket x minus 2 squared. Laju. Apa sebenarnya? X adalah X squared minus 4x divided by x minus 2 to the power of 2. ni. Ini saja. Okay. Yeah. So sekarang ini bila nak cari maksimum dan minimum, awak kena equate dia equal to 0 dahulu. Okay, then awak akan dapat x squared minus 4x over x minus 2 all squared is equals to 0. Ni bawa di sebelah so mati. So dia akan dah dengan x squared minus 4x equals to 0. So x minus 4. So x equals to 0 dan x equals to 4. Okay, so untuk part ini either awak boleh guna first derivative test ataupun second derivative test. Tak ada masalah. Tapi selalunya orang guna second derivative test. Okay, sebab dia senang, tak payah buat jadual. Okay. So kalau awak guna second derivative test, awak differentiate ni sekali lagi, awak dapat apa? Macam mana differentiate? Awak dapat apa ni? Second differentiate. Ha? Later. Awak differentiate ke tak? Second differentiate? Tak guna. I use the first derivative. Oh, awak guna first derivative test. Okay, kalau awak guna first derivative test, okay, siapa? Sebab awak nak tanya saya soalan ni. Okay, 0 dan 4. Okay, so sekarang ini awak kata daripada negative infinity to 0, 0 to 4, 4 to infinity. So test value dia, let's say lah saya ambil negative 5. Okay. Kemudian saya ambil sini 1. Kemudian sini saya ambil 5. Okay. Kemudian gradient dia. So saya substitutekan negative 5 ni masuk ke dalam f prime x ni. Which is x squared minus 4x. X squared minus 4x over x minus 2 all squared. X minus 2 all squared. Okay, so saya calculate. Okay, bila saya masukkan negative 5, saya dapat positif. Bila saya substitutekan 1, saya dapat negatif. Negatif. Kenapa tak nampak? Ini adalah positif, ini adalah negatif. Bila saya substitutekan positif 5, saya dapat positif. Then apa yang soalan awak nak tanya saya? For the test value, like, can we take the 3 or for the test value for the 0, for the close bracket, Faham? open bracket? Awak tak boleh ambil dua kan? Because the asymptote, right? Yes, betul. Okay, understand Tapi already. awak boleh ambil apa-apa nilai pun di antara 0 hingga 4, cuma ni bukan 2. Okay. Ah. Understand already. Thank you, Miss. Alright. Sebab dia punya test kat sini, it doesn't matter pun awak nak ambil sebab test value ni apa-apa nilai je. Kalau awak ambil 2, memang 0 dengan hingga 4 ni 2 tu termasuk. Tapi bila awak substitute 2, dia akan jadi undefined. Padahal sekarang ni awak bukan nak cari nilai, awak nak tahu dia punya kedudukan dia ni, jiran dia ni positif ke negatif. Macam tu. Okay, so that's why lah kita ambil satu nilai yang tak ada dekat dalam asymptote ni. Sebab kita tahu x tak boleh sama dengan 2. So that's why dah tak ambil 2. Okay. Ambil selain daripada itu, 1 ke 3 ke, 1.1 ke, 2.1 ke. Yang pasti bukan 2. Okay. So ini akan jadi positif, ni negatif, ni positif. Okay, so ni akan jadi maksimum, sini akan jadi minimum. Okay.
Alright, so untuk soalan pasir, minta maaf. Untuk soalan tutorial, ada masalah? Antara nombor 3, 4, 5, 6, 3 sampai 6. Ada masalah tak 3 sampai 6? Yang perlu saya discuss. Buat ke tak buat? Tidak masalah madam, Buat. sudah buat. Very good. Buat tapi tak ada masalah. Okey. Kemudian soalan pasir. Soalan nombor 18. Ya saya. Boleh? Boleh bincang soalan 6 tadi. Nombor 6. Nombor 6. Iya. Boleh. Okey. So nombor 6 ni soalan mana? Soalan A ke B? Dua-dua. Okey. Buat dua-dua lah. Dua-dua lah. Okay, soalan 6 ni sama je macam yang saya buat. Cumanya awak tanya apa itu nature. Nature tu adalah maksimum ataupun minimum. Okay, so bila ada je perkataan nature, maksudnya saya nak cari maksimum dan minimum. Okay, perkataan saja. Okay, bila dia kata state is nature, maksudnya saya nak tahu maksimum dan minimum dia apa. Okay, so basically-nya untuk yang 6A ni, dia cakap using first derivative test, cari critical point dan juga critical point saya tu maksimum ataupun minimum. Okay. So, sekejap ni. Saya buat kat bawah. Okay. So, saya punya function saya adalah fx is equals to y. Y sama juga dengan x kuasa 4 tambah 4/3 x kuasa 2 x kuasa 3 tolak 4x square. Okay, so sekarang saya buat untuk yang A. Okay. Differentiate macam biasa. Sini saya akan dapat 4x³ tambah 4x square tolak 8x. Okay. Kemudian cari equals to 0. Ikutkan dia equal to 0. So ni akan jadi 4x³ plus 4x square tolak 8x equals to 0. Sini kalau kamu tengok semuanya ada x. So maksudnya saya boleh faktorkan keluar x which is 4x. So sini akan jadi x squared plus x minus 2. Okay, then saya ikutkan dia which is 4x sama dengan kosong. Lagi satu x squared tambah x tolak 2 sama dengan kosong. Ini akan jadi x sama dengan kosong. Sini pula ini boleh factorize tak ini? Boleh. Boleh dapat apa? Dapat 1 dengan negatif 2. X minus 1 dengan negatif 2. Plus 2. Boleh jadi X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 2. Okay, so lepas dah dapat ini untuk first derivative test. Okay. Sebabkan saya pemalas, jadi kan saya buat macam ni lah. Dia benda yang sama tau. Nombor 1 dengan nombor 2 tu benda, A dengan B benda yang sama. Cumanya bezanya adalah derivative test je. Okay, so ini untuk jawab soalan A, ini untuk jawab soalan B okay. So untuk yang A ni, dia kata by using first derivative test, so saya kena ambil panjang ini. Saya susun lah dia, ikut line. So negatif 2, kemudian kosong, lepas tu 1. Okay, then saya tarik dia buat jadi jadual macam ni. Okay, so ini daripada negatif infinity ke hingga negatif 2, sehingga negatif 2 ke kosong, sini kosong ke 1, sini 1 ke infinity. Okay, so test value. Apa-apa value di antara negatif infinity to negatif 2. Let's say saya ambil negatif 5. Dari negatif 2 hingga kosong saya ambil negatif 1. Daripada kosong hingga 1 saya ambil 0.5. 1 ke infinity saya ambil 2. Okay, apa-apa nilai lah yang awak suka. Kemudian saya nak testkan ke dalam gradient saya. Okay, saya nak tengok positif ke negatif. So, saya substitutekan ke dalam 4x3. So tekan je kalkulator awak, ambil 4 alpha x cube tambah 4 alpha x squared tolak 8 alpha x. Jadikan dia dalam unknown dulu, lepas tu baru awak tekan calc dan substitutekan nilai x dia. Bila x saya sama dengan negatif 5, saya akan dapat nilai dia negatif. Negatif. Okay. Kalau saya substitutekan negatif 1, saya dapat nilai dia positif. Kalau saya masukkan 0.5, saya dapat negatif. Saya masukkan 2, saya dapat positif.
Okay, so sini negatif turun, positif naik. Negatif turun, positif naik. Okay, jadi bila kita tengok dekat sini, negatif 2 ni, dia jiran dia first turun kemudian naik. So dia adalah minimum. Kalau tengok kosong ni pula, first jiran dia naik kemudian turun. So dia adalah maksimum. Ini pula minimum. Okay? Then teruslah cari nilai dia pula. Dia benda yang sama Okay, kemudian nak cari nilai. So bila X saya sama dengan berapa negatif 2. Bila X saya sama dengan negatif 2. So Y saya adalah X kuasa 4. Negatif 2 kuasa 4 tambah 4 per 3. Negatif 2 kuasa 3. Tolak 4 negatif 2 square. 4 negatif 2 square. Okay, so tekanlah kalkulator awak. Jadikan macam tadi juga, general. Masukkan alpha X kuasa 4. Kemudian tambah 4 per 3 alpha X kuasa 3. Tolak 4 alpha X square. Tekan calc, masukkan nilai X sama dengan negatif 2. So saya dapat sini negatif 32 per 3. Bila X saya sama dengan kosong, Y saya sama dengan kosong. Bila X saya sama dengan 1, Y saya sama dengan negatif 5/3. Okay, so lepas dapat itu terus dimasukkan negatif 32 per 3 ni minimum. Maaf. Negatif 3, salah. Negatif 2, negatif 32 per 3 minimum. Kemudian, apa lagi ni? And 1 dan 5/3 minimum point. Kemudian maksimum 0, maksimum. Okay, so dia benda yang sama kalau awak buat untuk A ni, cara dia step dia macam ni. Ni first, kemudian second test, and then third titik nilai, and then fourth point. Okay, so kalau untuk yang B tu pula, second derivative test, awak hanya cari second differentiate dulu, tak apa-apa. Okay, so differentiate lah, dia sekali. Yang first derivative ni, so dia akan jadi 12 X squared, differentiate 4X squared jadi 8X, differentiate 8X jadi 8. Okay, lepas tu substitute nilai. Bila X sama dengan kosong, so second differentiate dia akan jadi negatif 8, which is less than 0. Nampak tak pula. Ini dia kena tulis macam ni lah, less than 0, which is minimum. Maximum, maaf. Maximum. Okay, kalau X saya sama dengan 1, so second differentiate saya 12 darab 1 square tambah 8 darab 1 tolak 8. 12 tambah 8, 20, 20 tolak 8, 12. Which is greater than 0, so dia adalah minimum. Bila X saya sama dengan negatif 2, so second differentiate saya jadi 12 negatif 2 square tambah 8 negatif 2 tolak 8. Sini 4, 48 tolak 16 tolak 8. 24 which is greater than 0, which is minimum. Okay, lepas daripada itu buat balik nombor 3 ni, lepas itu boleh tak? Laju pula saya. So benda yang sama saja. Part mana yang awak tak boleh buat tu saya rasa mungkin dekat, saya pun tak tahu. Kat mana yang awak tak boleh buat? Saya pandai lah, sebab itulah saya boleh buat. Awak tak boleh buat yang mana? Mungkin saya tersalah value kali tu Miss, yang first derivative test. Oh ni. Test value dia. Oh, Ya. okay. Alright. Okay. Faham sudah Miss, thank you. Okay. So soalan nombor 15, 16, minta maaf. Okay, question number 14 dah buat ke belum? Sudah. Sudah. Question number, apa lagi
24 dah buat ke belum? 26 24, 26 dah buat ke belum? Belum. Belum. Buat sekarang. 24 dan Belum, Ya. Miss. okay, buat sekarang. 24 dan Okay. 24 dulu. Beri masa 5 minit So 9 suku dah siap 24. 24 saja. Miss, Yes, in this chapter we use the four significant figure, right? If we have the decimal. Three significant figures. Oh, okay. Thank you, Miss. Okay.
Okay, 9 suku sudah. Dah siap dah? Panggil siapa Belum, madam. Advantage ada advantage. Ada, madam. Ada? Boleh bagi jawapan awak kepada saya? Tak dalam grup. SS. Ya, tapi tidak tahulah kalau betul. It's okay. Kita tengah belajar. Belum lagi exam. Masukkan dia. Nanti saya nak check. Saya nak tengok awak betul ataupun salah. Sudah? Dah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, the first part kita kena cari differentiate dia dulu for x cube tambah 15x squared tambah 12x cube, betul? Kemudian equal to 0. Then okay, sebab ini adalah cubic, then awak tak apa je, awak boleh terus je direct guna calculator. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, ataupun sebenarnya awak dah belajar chapter 6 which is awak akan guna long division. Cari faktor, one faktor, lepas tu buat long division. Okay, tapi untuk soalan ini, kalau saya jadi awak, saya akan guna calculator terus. So tekan je equation number 4 untuk cubic punya function. So kita dapat 4, 15, kemudian 12. Tapi sebenarnya tak payah pun tak apa kan, sebab semuanya ada nilai x. So saya akan dapat kuadratik itu, okay sebenarnya macam ni. Yang ni kalau awak buat ni salah tau. Okay, so apa yang kita boleh buat ni sekejap So sekali adalah ganti x ni, buat keluar dulu. So jadi 4x squared tambah 15x tambah 12 equals to 0. Kemudian guna formula. Okay, use your formula. Formula adalah apa? Ni akan jadi x sama dengan kosong. Sini pula 4x squared tambah 15x tambah 12 akan equals to 0. Jadi awak akan guna je formula which is negative 50 plus minus square root. Dan 15 squared tolak 4 darab 4 darab 12. Aduh hai, dia tak keluar. Tebal sangat. Saya pun tak tahu kenapa dia macam ni. Dia tak boleh nak tapi masa saya guna formula, using formula, so 2 times 4. Lepas tu awak akan dapatlah negative 101.16 dengan negative 2.59. 1.16 dengan negative 2.59. Okay, then lepas dah dapat ini, using second derivative, differentiate sekali lagi. Dapat 12x squared tambah 30x tambah 12, betul. Kemudian equatekan dia kosong, negative 1.16 dengan 2.59. So di sini terdapat greater than 0 minimum. Okay, betul. Okay, awak tak tulis dekat sini tau. Awak akan tulis dekat part yang point tu nanti. Okay, so cari 3 point ini. So maksudnya bila x sama dengan kosong, apa nilai y dia? Substitute dalam y dekat sini. So nilai y dia berapa? Kalau x saya sama dengan negative 1.16, nilai y dia berapa? Negative 2.59, nilai y dia berapa? Okay, so far saya tengok aku je, tak ada masalah. Okay, boleh saya proceed tak? Aku bosan, soalan dia senang sangat. Kamu pun tak ada masalah kan? Boleh, madam. Boleh? Okay, untuk yang 28 ni soalan dia parametrik. Jadi kalau awak nak guna second differentiate, awak kena guna second differentiate yang parametrik. Okay? Tapi kalau awak nak guna first derivative lagi senang sebab awak boleh skip second derivative tu. Okay, jadi yang ini dia sama saja, cuma ni kena guna parametric differentiation. Okay, so kalau kita buat ni pun, saya buat.
So, kalau saya buat ni pun soalan ni, x sama dengan ln 1 plus t, x sama dengan ln 1 plus t, ln 1 plus t. Dan y adalah e to the power of t squared. Okay, jadi dy dx adalah dy dt times dt dx. Okay, so cari dulu dx dt sama dengan apa. Ini differentiate ln adalah 1 over 1 plus t times differentiate 1 plus t which is 1. Okay, so sebenarnya jadi 1 over 1 plus t je lah. Kemudian dy dt, bila awak differentiate dia, so awak akan dapat eksponen t squared salin balik, kemudian darab differentiate t squared which is 2. Okay. So sini akan jadi dy dx eksponen t squared 2t times dt dx 1 plus t. Okay, so sini akan jadi eksponen to t squared 2t times 1 plus t. Okay. Kita buat sini. 2t eksponen t squared times 1 plus t. Okay. Then saya akan equate to 0, dy dx equals to 0. So saya akan dapat 2t eksponen t squared times 1 plus t equals to 0. So 2t sama dengan 0, eksponen t squared equals to 0, 1 plus t equals to 0. Okay. Then saya akan dapat t sama dengan kosong. Sini saya akan dapat undefined sebab ln tak boleh 0. Sini pula saya akan dapat t sama dengan negative 1. Okay, so basically-nya t saya adalah equals to greater than negative 1. Bukanlah. Okay. So t saya sama dengan kosong dan t saya sama dengan negative 1. Okay, saya ada dua ni. T saya sama dengan kosong dengan t saya sama dengan negative 1. Tapi sekarang ini dia suruh cari, ini untuk B tau saya buat ni. Oh, A pun dia suruh cari second derivative tau. Okay, sekejap terlepas pandang pula yang A ni. A ni dia suruh cari dy dx dan juga dia suruh cari d2y dx squared. So nak cari d2y dx squared, awak differentiate ini, tapi sebab dia adalah parametrik, so basically ni dia adalah d dt dy dx times dt dx. Okay, so dy dx ni awak kena differentiate dia sekali lagi by using product rule. Okay, kerana dia darab kan. Sini darab, sini adalah u, sini adalah t. Tapi kan dia banyak kat sini. Sini akan jadi, sebenarnya dia akan jadi 2t. So saya nak guna ni. Saya nak cari differentiate 2t eksponen t squared times 1 plus t. Kalau saya sekarang dia 2t eksponen t squared times 2t squared eksponen t squared. Kalau ada masa. Miss tak expand dia dulu bersenang. Kalau saya expand bukan dapat 3 juga benda. So jadi 2t eksponen t squared tambah 2t squared eksponen t squared. Oh, kalau saya keluarkan eksponen t squared, so dia akan jadi apa ni? 2t plus t squared. 2t plus 2t squared. 2t plus squared. Ni lagi senang tak? Bagikan dua. So ini adalah product rule, sini adalah u, sini adalah v. So u, v, u prime. So sini akan jadi u, v prime plus v, u prime times dt dx adalah 1 plus t. Ini akan jadi 1 plus t. So u, v prime.
So U adalah eksponen T squared. V, differentiate 2T plus 2T squared, so dia akan jadi 2 plus 4T. Dia akan jadi 2 plus 4T plus V. V adalah 2T plus 2T squared. 2T squared. Differentiate eksponen T squared, so dia akan jadi eksponen T squared times 2T. Then times 1 plus T. Oh, banyak. Then, saya cuba simplify dia di mana saya buat keluar eksponen T squared ni. Ini akan jadi 2 plus 4T tambah 4T squared tambah 4T cube. Okay. Ini akan jadi 1 plus T. Ini akan jadi eksponen T squared times 1 plus T times 2 plus 4T plus, tapi faktorkan dia apa? 2T 4T squared plus 4T. Boleh lah. Okay, lepas daripada itu, betul ke ni? Dalam jawapan dia betul tak? Tengok sekejap. Oh ya, betul lah. 2T cube. Oh, dia buat keluarkan 2 kan? Betul lah tu. So 2, so dia jadi 1 plus 2T cube plus 2T squared plus 2T. Oh, betul. Okay. Lepas daripada itu, saya nak cari dia punya point dia, critical point. So saya ada 2, either T sama dengan kosong ataupun T sama dengan negative 1. Then saya kena check, dia kata T kena lebih daripada negative 1. Okay, sebab soalan tu dia kata domain dia untuk T adalah greater than negative 1. So means that equals to negative 1 ni not acceptable. So this one not acceptable because T greater than negative 1. Jadi hanya ada satu saja, T is equals to 0. So bila saya ada T sama dengan kosong, jadi apa yang saya kena buat? Saya kena substitute dalam second derivative test saya. So substitute dalam second derivative test untuk saya showkan yang dia ni adalah minimum. Okay, so saya akan dapat sini eksponen 0 is 1. 2 which is 1 times 2 adalah which is greater than 0 which is minimum. Okay. So substitutekan kosong bila x sama dengan kosong, y which is nilai dia adalah masukkan dalam nilai y eksponen T squared T0 squared. Ini bukan x yang sorry, ni T. T sama dengan kosong. So nilai y adalah eksponen 0 which is 1. So means that 0, 1 is minimum. So kita dah tahu dah dia adalah 1 relative extremum pada 0, 1 dan dia adalah minimum point. Okay. Kita show tu dekat part sini. Therefore T is equals to 0 since T greater than negative 1. So ini yang part show. Kemudian ini yang part nak katakan dia adalah maksimum ataupun minimum. Okay, adakah kamu follow saya? Yes, Yeah, madam. on digesting. Okay, so processing Okay, tolong proses apa yang saya cakap ni. Yeah, okay. Kalau nombor 28 ni, saya ulang balik semula. Nombor 28 ni dah jadi dy dx dengan second differentiate which is ini adalah parametric differentiation. Jadi saya dah cari dah kat awal, dy dx dia sama dengan eksponen t squared times 2t plus 2t squared. Kemudian
Second differentiate, so dia jadi exponent t square times 1 plus t times 2 plus 4t plus 4t square plus 4t cube. So ini untuk A Kemudian untuk yang B, ni untuk B sebenarnya. So untuk yang B ni dia cakap show that the curve has only one relative extremum at 0, 1. So bila dia cakap pasal extremum, relative extremum means that nak cari maximum ataupun minimum. Okay, so saya nak cari maximum ataupun minimum. Kemudian dia kata showkan yang curve ni ada satu sahaja maximum ataupun minimum. Macam ada satu sahaja relative extremum dia. Jadi macam mana kita nak showkan dia? Okay, kita buat je macam biasa. Kita guna dy dx sama dengan 0. So, tadi daripada A tadi dy dx adalah exponent t squared times 2t plus 2t squared. Okay. Jadi bila ikutkan dia 0, so saya dapatlah first 2t equal to 0. Kemudian exponent t squared equal to 0. Kemudian 1 plus t equal to 0. Kenapa dia boleh jadi macam tu? Sebab mereka ni darab. Okay, so seolah-olah saya faktorkan dia keluar dah. So saya equatekan dia equal to 0 each of them. Jadi saya tengok bila sini dapat t sama dengan kosong. Ini undefined sebab bila saya nak dapatkan t ni, saya kena ln both side. Ln tak boleh kosong. Dalam dia kosong. Ln kena lebih daripada 1. So that's why sini undefined terus. Saya tak boleh ln both side. Non-zero, max error. Okay, so that's why untuk yang ini 1 plus t equal to 0, saya dapat t sama dengan negative 1. Okay, so 4 yang show ni, kita kata t equal to negative 1 ni not acceptable sebab t lebih daripada negative 1. Okay, that's why lah t is equals to 0. Okay, so ini kita dah show dah yang katanya curve tu ada satu sahaja extremum point. Okay, so bila t sama dengan kosong, then substitutekan ke dalam second differentiate, second derivative test ni untuk awak check dia maksimum ataupun minimum. Okay, so bila awak check, oh dia adalah minimum. So awak dah menjawab soalan yang cakap determine the nature of the point. Nature of the point tu maksudnya maksimum ataupun minimum. Okay. Alright. Habis dekat part ini. Ini adalah benda-benda yang sangat senang lah. Okay. Tapi yang a bit susahnya adalah dekat part extremum problems. Okay. So let's look at extremum problem. Okay, bila kita nak solve optimization problem, okay, bila ada je soalan problem solving ini, memang awak akan pening kepala lah, okay. So, tapi dia apply saja apa yang awak belajar dalam critical point tadi, okay. Sebab itu awak kena faham dulu cari macam mana nak cari maksimum, macam mana nak cari minimum, okay. Since awak semua dah faham, which is saya tak tahu, sekarang bila nak cari optimum problem, yes, benda yang sama, cuma ni dekat sini kita ada cara dia untuk nak buat dia. Okay, the first part, first step adalah kita tengok dulu identify variable yang nak jadi maximus ataupun minimus. So maksudnya bila kita baca soalan tu, kena tengok dulu dia nak maximum ke dia nak minimum. Siapa yang nak maximum? Mungkin nak maximum cost, mungkin nak minimum height, maximum parameter ke apa ke benda lah. Maksudnya macam awak kena check dulu apa yang nilai, apa benda yang nak maksimum ataupun minimum. Okay, after that awak kena jadikan satu single variable function. Contohnya kat sini y sama dengan fx. Okay. Kemudian bila dah dapatkan apa nilai tu, nilai dia sama dengan fx, dah dapat satu equation, then barulah awak cari macam biasa. F prime x equal to 0, lepas tu kena verify by using second derivative. Lepas tu barulah tengok apa nilai value yang awak nak jadikan dia optimum problem. Okay. So, kalau kita baca kat sini awak tak nampak. So kita try buat do some example. Okay. Yang ni saya rasa dalam kelas tu dah bagi. Saya bagi soalan dekat dalam ni. Tulisan pasir lah. Okay, for example this one. Okay. A closed right circular cylindrical container of radius r and height h is to be constructed with volume 4,000 cm3. Okay. Awak kena ingat dalam chapter application of differentiation, problem solving macam ni, dia benda yang macam memang setiap benda yang kita buat kan, dia paling senang adalah cari given problem, given volume. Okay. So paling senang adalah volume. So sebab itulah soalan mesti akan bagi volume dekat awak. Sebab volume tu senang untuk dicari. Okay. Tetapi yang susah untuk dicari adalah pada setiap maksimum volume dia akan ada. Kalau contoh silinder, dia akan ada maksimum radius dan juga maksimum height dia.
Dia saling berkaitan. Okay. So maximum volume dia mesti juga ada dia punya maximum height dan maximum radius. For example, kalau awak tengok dekat dalam botol air awak kan, contohnya lah kan botol air minuman air mineral lah, okay, 1.5 liter. Kalau awak tengok dekat situ volume dia 1.5 liter dan kalau awak check radius dia paling maksimum adalah itu, height dia paling maksimum adalah itu supaya dia boleh cover 1.5 liter tu. Maksud saya nak cakapkan dekat sini setiap volume yang ada dah memang spesifik, dah siap-siap volume dia berapa, untuk maksimum height dia berapa dan maksimum radius dia berapa. Okay, jadi bila benda tu adalah bukanlah constant, maksudnya dia dah tetap dekat situ. Nilai tu dah tetap. Kalau contohnya volume dia 1000 ml, dia punya radius dengan height dia tu dah spesifik dah berapa dengan berapa. Okay, so macam mana kita nak cari dia adalah, okay, kalau kita tengok soalan dekat sini. So benda tu dia dah tetap. So kita terus direct sajalah terus guna, maksudnya macam ni. Kalau contoh saya ada macam ni, volume dia 4000 cm3. Saya nak 4000. Okay. So saya nak kira cost untuk saya nak buat silinder saya. Okay. Silinder saya boleh maksimum dia, volume dia boleh masuk 4000 je. Okay. Kemudian saya nak kira berapa cost untuk saya buat silinder saya yang maksimum dia 4000. Itu maksud saya. Jadi dia bagi tahulah kalau saya buat yang curve surface, harga dia RM1. Curve surface tu kalau kau tengok kan, ini silinder. So yang ini, yang part yang ini. Yang ini harga dia adalah RM1. Okay. Tapi untuk nak buat atas dengan bawah, harga dia RM2. Okay. Yang atas ni dengan yang bawah ini, harga dia RM2. Okay. Jadi dia cakap cari radius silinder supaya cost itu minimum. Okay, macam saya cakap tadi, untuk volume 4000, dia ada dia punya specific radius dia dan specific height dia supaya dia boleh tanggung 4000 cm3 punya volume. Okay, supaya dia boleh tahan lah, tampung lah, okay, tanggung tak dah. Supaya dia boleh tampung lah, okay. So sekarang ni dia nak cari radius silinder ni, okay, berapa, and then nak make sure yang cost dia tu pun minimum. Dia bukan nak setakat radius dia. Dia nak juga cost tu bila dia buat tu pun minimum. Okay, so bila awak dapat je jenis soalan macam ni, apa yang awak kena buat dahulu adalah first awak kena make sure identify dahulu apa yang awak nak maximum dan minimum. For this part kita nak minimum di mana cost. So means that saya kena cari nilai, saya kena cari cost dia. Cost dia tu adalah function dia apa. So saya nak kena tahu cost ni function dia apa. Okay, saya kena jadikan cost ni function dia. Saya kena createkan satu function yang berkaitan dengan cost. Okay, so macam mana nak buat dia? Kita akan tengok balik pada maklumat yang dia bagi. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, saya ada satu silinder. Okay, kalau kita buat, apa panggil ni? Ni apa yang panggil? Apa nama dia? Silinder. Bukan je lah, saya rasa 2D scale. 2D lah, apalah 2D yang orang panggil. Alah, apa nama dia? Bukan 2D lah orang panggil. Layout ni lah, apa nama layout ni? Tak adalah. Bagi dia sendiri. Apa dia? Keratan rentas. Kereta rentas. Rata-rata dalam DI apa? Cross sectional area. Cross sectional area. Ya, betul-betul. Ya, kerata rentas ni lah, cross sectional area, yes. Okay, so kita nak buat dalam bentuk ini, kerata rentas, pelik gila. Okay, tapi nak buat bentuk macam ni lah. Okay, so sekarang ini, kita tahu kita nak bina bulatan ini. So bulatan ini, kita namakan dia sebagai top dengan bottom lah kan. So harga top ni, cost dia RM2. Ini pun RM2, sini harga dia RM1. Tapi bila kita nak kira, kita tak kira satu-satu, kita kira area. Okay, so, kita tak ada kira macam ambil top satu, tak. Kita kira untuk satu bulatan tu area dia berapa. Macam tu. Kita tak ambil sebiji sebab dia bukan barang. Macam mana saya cakap ni? Macam awak beli tanah, awak tak beli satu tanah, awak beli sebidang tanah. Faham maksud saya?
Dia bukan macam benda yang macam kain kan. Awak tak beli satu helai kain. Awak beli 1 meter kain. Macam tu. Faham tak maksud saya? Kita guna area. Kita tak guna sebiji satu. Kalau pensel boleh lah 1 pensel, 2 pensel, 3 pensel sebab dia benda boleh dikira dan sebiji macam tu. But for this part, kita tak guna macam tu. Kita guna area. Okay? So nak cakapkan dekat sini, bila awak nak kira cost untuk dia, awak kena cari area dia ni berapa. Kita tak ambil sebiji macam tu. Kita ambil area. Kita ambil per area. So kalau awak tengok sini, macam mana saya nak kira area for this circle? Because 2 circles, so 2 pi r squared. 2 pi r squared. Because adalah one circle is pi r squared and pi r also squared. 2 pi r Okay, squared. so sini adalah pi r squared juga. Jadi kalau saya ada 2 circle, maksudnya 2 pi r squared. So cost adalah, okay, untuk pi r squared ni kita ada 2. So 2 pi r squared di mana harga dia adalah RM2. Okay, so saya dah siap-siap dengan RM2. Okay, tambah. Sebab saya bukan nak bina atas ni saja, saya kena bina yang ni juga kan. Ini pun per area juga. Ini area of apa Yeah, ni? it's 2 pi r, 2 pi rh. 2 pi RH. Ini Yeah. adalah area apa? Of the curved surface, because like when they belong together, they will be like the circumference, so 2 pi r. Okay, so ini adalah height. So ini adalah height. So ini adalah circumference. So circumference untuk circle kita namakan dia sebagai 2 pi r. R. Okay, so area of circle pi r squared, circumference of circle 2 pi r. Kenapa di sini circumference? Sebab bila kita gulung circle tu, lilitan bulatan circle ni, lilitan bulatan circle nama dia circumference. Okay, so circumference kiraan dia adalah 2 pi r. So bila kita nak cari area for this rectangle, dia akan jadi area of rectangle which is 2 pi r times height. So dia jadi 2 pi r h. Begitu. Okay. So kemudian darab dengan berapa ringgit untuk nak buat yang rectangle ini, saya perlukan RM1. So darab dengan 1. So cost saya dia akan jadi 4 pi r squared tambah 2 pi r h. Ini adalah cost saya. Cost untuk saya nak bina silinder saya. Okay. Alright, so dekat sini untuk soalan pertama dia cakap state apa ni? Kat mana tu soalan tu lupa dah. Ni. State H in terms of R kan? So macam mana saya nak state H in terms of R? Saya kena guna apa? Dia bagi apa dekat dalam ni? Dia bagi apa lagi? Untuk silinder saya ada maklumat apa? Volume. Yes, very good. Saya ada volume. Di mana volume saya tu memang saya fix dah. Saya nak 4000 cm3. Okay. 1/3 volume, pi r. volume for cylinder adalah I don't remember. Pi 1/3 r, something. pi r squared h. pi r pi squared. r squared. Yeah. Pi r squared. H. Ya. Ni confirm volume cylinder adalah pi r squared h. Confirm. Kalau tak silap, Confirm. yes. Okay, so sekarang ini saya tahu volume saya nak 4000. So sama dengan pi r squared h. Jadi H saya akan jadi 4000 divide by pi r squared. So ini jawab soalan pertama. Find the state H in terms of R. So ini soalan pertama. Okay, kemudian barulah saya tengok pula radius of cylinder so that the cost of construction is minimal. Saya dah ada information untuk cost. Okay, awak kena tengok soalan tadi. Apa kita punya step? First, identify variable yang kita nak maximize ataupun minimize. So for this part, kita nak minimize cost. Okay, so kita nak minimizekan cost kita. Okay, di mana apa soalan seterusnya saya nak? Cari radius. So R. Okay, bila saya nak cari differentiate, bila saya nak differentiate dia, saya tahu R ni main peranan, H pun main peranan. Maksudnya, bila saya nak bina silinder saya, R dan H ni memainkan peranan yang penting. Tapi adakah H saya ni saya nak tahu dia? Adakah saya nak nilai H kat sini? Untuk soalan ini, ada tak saya nak nilai H? Faham tak soalan saya? Saya ulang balik semula. Okay. Sebab soalan dekat sini dia cakap find the radius of the cylinder so that the cost of the construction is minimal. Okay, saya tahu, saya dah ada formula cost di mana cost saya adalah 4 pi r squared tambah 2 pi r h.
Okay, sebab bila awak baca balik step ni, okay, bila awak dah tahu apa variable yang nak minimize, contohnya nilai y lah kan, which is sekarang sini adalah cost, okay, cost. So sekarang dia kena jadikan cost tu sebagai fx, function, satu function, which is kita dah buat dah tadi. Cost is equals to 4 pi r squared tambah 2 pi r h, okay. So ini adalah fx saya lah, okay, seolah-olah macam tu lah, A, tapi bukan fx lah, okay. Ni cost, okay. Tapi kita dah ada dah fx, tapi bila kita nak differentiate dia, dia mestilah hanya satu variable sahaja. Okay, tak boleh ada dua. Kalau dekat sini saya nampak saya ada R dan saya ada H. Okay, bila saya nak differentiate dia, boleh je saya boleh guna implicit differentiation kan. Tetapi saya nak tanya dekat awak, adakah H saya dekat sini saya nak untuk soalan ini? Ada tak dia nak soalan, dia nak cari H yang minimum? Tidak, sebab dia mau Dia cari radius saja. Yes, very good. Sebab dia cari radius saja. Dia tak nak cari minimum height pun. Apa height yang menyebabkan dia minimum? Tak mau, dia tak mau pun. So bila dia tak mau, bila kita nak cari differentiation, lagi senang kalau kita ada satu saja variable yang involved. Okay, kalau kita ada dua-dua variable yang involved, which is R ni pun kena, H pun kena juga. Maksudnya kena differentiate juga. Jadi kita tak boleh lah macam nak differentiate dia, jadi dia jadi complicated. Sebab kalau awak tengok sini kan, ini akan jadi kalau, sebab dua-dua ni penting tau, R dengan H ni penting untuk hasilkan 4000 silinder yang maksimum macam tu. Yang volume dia 4000, okay. So kalau R dengan H ini gabungkan sekali awak differentiate dia, awak jadi complicated differentiation dekat situ. Memang kena guna implicit tapi dia jadi complicated dan awak tak mau pun H yang minimum. Okay, dekat sini dia tak mau pun H yang minimum. So, why buang masa? Jadi, jadikan H ni in terms of R. So, that's why lah soalan pertama tu dia suruh state H in terms of R. Okay, sebab dia nak suruh awak guna masuk ke dalam ini, dalam cost kat sini. Supaya awak differentiate tu senang. Okay, sebab soalan tu dia bukan nak dua-dua, dia nak radius sahaja, dia tak mau H pun. So, that's why lah kena jadikan ini dalam bentuk R dahulu. So ni akan jadi 4 pi r squared tambah 2 pi r, H saya 4000 over pi r squared. Saya cuba simplify ini, so ni akan jadi 4 pi r squared tambah pi r boleh cancel kat sini. So ni akan jadi 8000 over r. Okay, bila saya dah dapat nilai cos kat sini, saya jadikan dia sebagai huruf C lah, okay. So C, so now saya nak differentiate dia, so dia jadi dc dr. Saya nak differentiate C, function saya 8 pi r. 8 pi r tambah, tolak, berapa ni? 8000 over Then r square. Okay, lepas tu equalkan 0, equatkan dengan 0. Jadi 8 pi r minus 8000 over r squared equals to 0. Samakan penyebut sini jadi 8 pi r cube minus 8000 over r squared equals to 0. Ini bawa di sebelah so dia jadi kosong. Ini jadi 8 pi cube equals to 8000. Kemudian pi r cube equals to 1000. 1000 divided by 20. Cube root 1000 over pi. Okay, cube root 1000 over pi. Okay, so saya dapat nilai R. R adalah cube root 1000 over pi, which is 10 over pi, betul tak? Okay, betul tak? Cube root 1000. Ya, 10 over, salah. Pi 1 over 3 lah kan? Pi to the power of 1 over 3, betul tak? So sekarang saya dah dapat nilai R. Okay, cumanya saya nak surekan betul tak nilai R yang saya dapat ni cost saya minimum. Okay. Kalau dia tak minimum jadi saya kena carilah nilai yang menyebabkan dia minimum. So nak cari dia saya kena masukkan dalam second differentiate. Saya differentiate ni sekali lagi. Ini akan jadi 8 pi minus 8000 over R cube. Okay, kemudian saya substitutekan bila R dia sama dengan 10 over pi 1 over 3. So saya substitutekan
masukkan ke dalam ini. So jadi 8 pi tambah 8,000 over 10 over pi to the power 1 over 3 cube. Okay, so tekan kalkulator awak. Saya tekan tak apa, sini 10,000 which is tekan tadi 1,000 over pi. So 8,000 over pi boleh atas. So dia akan jadi 16 pi. So actually kat sini adalah 16 pi. So 16 pi adalah greater than 0, so dia adalah minimum. So maksudnya awak confirm lah yang katanya radius awak 10 over pi to the power 1 over 3 ni dia menyebabkan awak punya cost ni minimum. Okay, so dah dia, itulah jawapan dia. Betul tak jawapan dia? Itu 3B. Sikit. Ya betul. R is equal to 10 over 2 pi. Okay, ada soalan dari sini? Oh memang kalau yang kalau dia cari minimum atau maksimum kasih differentiate kali kedua lah Ya, betul? Betul. Sebab awak nak kena surekan betul ke yang awak cari tu minimum ataupun maksimum. Kalau dia minimum, betul lah. Kalau dia maksimum, maksudnya R awak tu tak boleh lah jadi 10 over cube root pi. So mungkinlah tak nilai R. Macam tu lah. Dia jarang lah, selalunya akan jadilah. Okay. Sebenarnya cara dia nak buat macam ni je. Okay, so first cari dulu nilai cost. Cari function cost. Lepas tu jadikan cost ni single variable saja yang awak nak differentiate. Okay, kalau saya nak R, maksudnya saya nak jadikan semuanya dalam R supaya dia jadi DCBR. Macam tu. Kalau saya nak H, maksudnya semua ni R ni semua kena tukar dalam H supaya dia jadi DCDH. Something like that. Tapi kalau dia kata dua-dua kena ni, kadang-kadang dia tanyakan state the dimension to be the maximum ataupun minimum, maksudnya dia nak dua-dua. Okay, dia nak R, dia nak H. Then daripada situ awak pilih mana yang senang dahulu untuk awak buat. Okay. Tak boleh, dia mesti tak boleh dua-dua awak differentiate sekali lagi. Kalau awak differentiate dua-dua, awak buat implicit, dia jadi complicated for this part. Okay, sebab itulah kalau boleh kita differentiate with single variable yang awak nak. Kalau saya nak dua-dua pun, saya akan jadi salah satu yang mana senang dulu. Kalau R ni jadikan dia senang, so saya buat dalam bentuk R dulu. Saya cari R. Lepas tu baru saya cari H. Okay, begitulah dia. Okay, ada soalan tak? Madam, Ya, saya. dapat untuk password tu Tak dengar? negatif 8 Negatif? password. Mana? Ni? Ini kak? Saya tak dengar lah Rizwan. Negatif 8,000 over R square. 8,000 over R square. R cube. R squared. Mana 8,000 over R squared? Okay, sini. Okay. Kenapa dengan dia? Lagi differentiate. Ha? Memang begitu kak? Kalau dia differentiate. Memang begitu kan kalau differentiate. Okay, saya pun tak tahu memang begitu ke atau tidak. Jom kita try buat. Kan sini kan over R. So betternya awak akan jadi dia macam ni dulu. Menjadi 4 pi R squared tambah 8,000 R to the power of negative 1. Sebab R to the power of negative 1 dia sama je dengan 1 over R. Okay. So saya jadikan dia macam ni. Kemudian baru saya differentiate. Di mana power ni sebab 8,000 tu constant kan? So negative 1 ni bawa pergi ke depan. So dia jadi dengan negative 8,000. Okay. Kemudian R salin balik. Negative 1 minus 1 which is negative 2. So sebenarnya dia akan jadi macam ni lah. 8 pi R tolak 8,000 R negative 2. R to the power of negative 2. Oh, madam, I mean second differentiate. Bila dia second differentiate pun sama juga. Negatif 2 bawa pergi depan. Oh, dia jadi 16,000 kan? Betul. Saya silap. Ini akan jadi 16,000. So sini akan jadi 24 pi. Sorry. Saya silap. Sebab negatif 2 dah dengan negatif 8,000. So dia jadi positif 16,000. R, negatif 2 tolak 1 jadi R kuasa 3. So ini jadi R cube. So 16,000 over R cube. So ini pun 16,000.
Okay, thank you, madam. Okay. Thank you, betul kan? Alright. Nak tak lawa. 8 pi tambah 16,000 over 10 over pi 1 over 3. Okay. Ini akan jadi 24 pi lah. Okay. Ada lagi tak soalan? Okay. Bagus. Okay, next. The last part dalam application of differentiation adalah rate of change. Rate of change is super duper senang. Okay. Sebab bila dia cakap cari je pasal rate of change something, awak tahu dah dia over dt. Bila ada perkataan rate sahaja, sentiasa ingat dia adalah over dt. Dia mesti bermain dengan time. Okay, so awak differentiate with respect to time. Okay, so bila cakap pasal rate ni, kadang-kadang contohnya awak tiup belon Okay, daripada yang tak ada apa-apa ni belon ni awak tiup. Bila awak tiup dia, awak masukkan volume dekat dia. Okay, bila awak masukkan volume dekat dia, dia akan membesar. Okay, di mana rate, maksud saya dia punya radius untuk membesar tu, belon tu membesar, dia akan change, berubah mengikut time. Okay, sebab tengoklah ada orang dia mungkin tiup slow. Jadi dia punya radius itu tak besar sangatlah, slow ikut pada yang dia tiup tu. Okay, so maksudnya dekat sini rate ini dia bermain dengan times. Okay, jadi itu kalau contohnya lah kan, contoh first kali belon lah, paling senang sekali belon. Kalau awak buat eksperimen belon pun, awak tiup belon tu, kalau awak tiup laju, lajulah besarlah, cepatlah besar dia punya belon tu. Tapi kalau awak tiup lambat, macam slow, satu, lepas tu berhenti sekejap, lepas tu lagi dua. Lagi dia lambat lah dia nak membesar. Okay, so maksud radius, kalau untuk belon ni dia bermain dengan radius. Okay, ataupun kalau awak tengok apa lagi contohnya letak ladders ni, tangga. Kalau awak tekan tangga tu, memang selalunya kita letak tangga tu, kita tak nak bagi dia jatuh pun. Tapi ada je certain part, dia ada maximum distance dia yang dia mungkin boleh terpelan awak jatuh. So benda tu pun sama juga, bila dia moving down pun kita akan tengok dia punya masa dia. So dia ada specific height, distance dia. Kalau contoh ni dinding, so ni specific distance dia untuk dia bagi jatuh. Dia mesti akan ada, setiap specific distance tu mesti akan ada dia punya masa dia untuk dia nak jatuh. Okay, so bila main dengan rate ni sangat senang lah. Saya suka sangat kalau soalan rate. Okay, so far boleh ke? Okay, lagi ni sebab dia fizik kan, jadi awak pun belajar fizik, so awak lagi suka sebenarnya benda-benda macam ni. Contohnya lagi kan, katakanlah awak masukkan air dalam baldi, paling senang lah. Ni baldi, okay, ni paip kalau tak reti buruk gila. Okay, tak apalah. Okay, ni air lah kan. Okay, abaikan saya punya paip Okay, so katakanlah awak buka paip awak buka ni constant volume. Bukanlah constant volume, maksudnya constant tau awak buka dia tu. Dia tak ada yang macam awak sekejap cepat, sekejap lambat, tak. Dia constant je rate yang awak buka tu. Okay, air yang turun ni pun constant saja. Awak tak boleh macam sekejap awak buka slow, sekejap buka lambat, tak boleh. Nanti dia macam mana awak nak kira, betul tak? Awak kena salah satu tu mesti constant. So kat sini kita akan bagi constant volume ataupun constant dia rate dia. Rate maksudnya rate of volume tu keluar. Okay, dia mesti constant. Okay, so bila awak keluar, katalah dia keluar macam ni, katalah dVdt dia, volume yang keluar pada waktu itu, volume tu mesti constant. Macam contoh awak tiup belon pun, awak mesti constant je. Awak tak boleh macam tiba-tiba cepat, lepas tu tiba lambat, tak boleh. Dia mesti sekali je supaya awak boleh tengok eksperimen itu. Okay, so katalah 1 meter cubic per second. Okay, so katakanlah bila awak ni, so dia punya air ni nak naik sebab dia silinder, baldi. So yang akan efek dekat sini adalah bila dia silinder, radius dan juga height. Okay, so maksudnya rate dan height ini pun akan meningkat, akan menaik. Okay, akan membesar. Kalau radius membesar, kalau height menaik. Okay, air di dalam tu dia dipengaruhi oleh volume dekat sini. Dan
lambat ataupun cepat, dia juga dipengaruhi oleh volume dekat sini. Okay, dV/dt. Boleh faham tak apa maksud saya ni? Adakah saya sorang? Boleh, madam? Boleh, okay? So that's why lah, bila awak ada soalan sahaja berkaitan dengan rate, okay, it doesn't matter pun apa jenis yang dibagi, awak kena make sure yang dibagi tu sebenarnya memanglah volume. Okay, yang dibagi tu sentiasa volume. Okay, dan bila sebut rate je, ni mesti over dt. Contohnya ni kan, gravel is poured onto a flat ground at the rate of 3/20 meter cubic. Gravel tu apa? Gravel tu adalah batu. Okay, batu tu? Betul, batu. Tak tahu tak sure betul ke tak. Okay, tengok balik semula dalam BM dia apa. Itu tak silap saya, gravel tu batu. Batu, madam. Ya betul, batu. Okay, batu kecil-kecil tu kan. So awak masukkan dekat dalam tu, awak tak masukkan awak masukkan volume. Okay. Awak tak masukkan satu-satu sebab dia kecil kot. Macam mana awak nak masukkan satu-satu, penat lah awak. Okay, so kita masukkan satu volume yang besar tu, bukan besar maksudnya volume dia. Kita kira volume, kita tak kira per one. Okay, bila kecil-kecil macam ni kita tak kira satu-satu, kita kira volume. Contohnya air kita tak kira satu-satu, kita kira volume of water. So bila dia buat macam ni, dia mesti volume. Okay, so bila ada rate saja sini mesti dV/dt. Okay, so dia bagi dV/dt. Okay, bila dia masukkan batu ni ke dalam flat ground ni, maksudnya ground yang ground yang rata lah, okay, kat tanah yang rata, untuk nak hasilkan conical shape pile. Maksudnya nak hasilkan satu bentuk cone yang macam ni. Okay, di mana dia ada angle dia lah, angle dia 960 degree. Okay, so dia suruh cari rate of change of the height of the conical pile. Yelah, bila awak masukkan volume of gravel tadi tu, maksudnya batu tadi tu, so batu tadi kan berkumpul kan, so dia akan naik lah, increase lah height dia. Okay, so sebab itulah dia nak cari dH/dt dia, which is height lah. Okay, height with time. Tapi kat sini pada instant t equals to 10 minit. Okay, tapi maksudnya sebab soalan ni dia nak cari dH/dt sama dengan apa. Okay, so since sekarang masa dah habis pukul 10.03 minit, so boleh je habis, nanti kita akan, kamu buat dulu, habis dulu soalan-soalan dia. Kalau awak ada masalah, then awak beritahu saya. Kalau tiada, saya assume awak tiada masalah. Okay, so saya akan jawab soalan awak semua pada hari Jumaat, which is today, pada pukul 2 petang nanti. Okay, so saya akan buat lagi sekali meet, tapi untuk siapa nak tanya soalan saja. Boleh ke? Boleh, madam. Boleh okay, so nak tanya soalan chapter 9 ke, chapter 10 ke, nanti pada masa pukul 2 nanti. Okay, so dah habis masa sekarang. So kalau yang ni pun ada masalah, chapter 10 ni ada masalah lagi, boleh bincang masa pukul 2 nanti. Okay, boleh balik semua orang. Thank you. Thank you, madam. Okay, madam. Okay, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Bye-bye. Thank you, madam. Bye. See you. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam.